Baik, itu tadi sedang media yang disampaikan oleh Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin berkaitan dengan situasi semasa COVID-19. Antara intipatinya adalah kes harian meningkat adalah disebabkan penularan varian Omicron yang lebih mudah merebak. Namun jelas Khairi, kesan gelombang varian Omicron jauh lebih rendah berbanding gelombang varian Delta. Dan beliau juga ada menyebut bahawa PRN Johor boleh diteruskan. Dan juga selain itu, pengambilan dos penggalak bagi penerima dos lengkap Sinovac kerana bermula 1 Mac ini, jika anda masih belum ambil booster shot, status vaksinasi anda akan bertukar kepada warna putih kepada warna kuning. Dan ini kerana dilaporkan ada lebih 3.5 juta penerima Sinovac masih belum ambil suntikan booster. Jadi kita ingin masih meneruskan perbincangan dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman. Beliau merupakan pakar perubatan kesihatan awam dari UPM. Terima kasih Prof kerana masih bersama kami sejak jam 5 petang tadi. Jadi Prof, saya ingin terus menyentuh mengenai laporan kluster. Tadi KJ ada menyebut kluster terlebih dahulu bahawa kategori kluster yang menunjukkan peningkatan pada minggu epidemik kelima tahun 2022 adalah kluster tempat kerja dengan peningkatan 5.3%. Kemudian dengan kluster komuniti dengan peningkatan 75% dan juga kluster kumpulan berisiko melaporkan peningkatan 200%. Dan bagi kluster pendidikan pula, negara catatkan penurunan daripada 35.8% berbanding 81 kluster kepada 52 kluster pada minggu epidemik kelima. Jadi apa pandangan Prof mengenai peningkatan ini? Adakah kerana kita sudah leka dengan SOP ataupun SOP sedia ada sekarang ini tidak cukup ketat? Dan apa agaknya solusinya Prof untuk bendung lonjakan kluster itu Prof? Yang kita lihat pada masa ini ialah tingkah laku, interaksi sosial yang melibatkan banyak majlis-majlis keramaian dan sebagainya, menyebabkan banyak kluster di peringkat komuniti berlaku. Dan di samping itu juga kita dapati bahawa sebahagian besar daripada mereka yang bekerja sudah hadir ke pejabat masing-masing. Dan kadang-kadang kita perhatikan terdapat kelekaan sedikit di situlah untuk menjaga SOP. Yang selalu kita ulang-ulangkan ialah selagi mana individu itu tidak tinggal serumah, walaupun kawan rapat, perlu menjaga semua langkah-langkah berjaga-jaga. Maksudnya kalau nak makan dan sebagainya, buka pelitup mask hanya waktu makan saja. Tapi di luar waktu tu perlu pakai pelitup muka macam biasa. Dan itu yang perlu kita perhatikan, dan saya berpendapat sekiranya kita dapat menjaga terutamanya pemakaian mask dengan sempurna, kita dapat mengelakkan kluster-kluster yang berkenaan. Dan untuk kluster pendidikan pula, penurunan pada pandangan saya sebab baru-baru ini bercuti, anak-anak kita bercuti agak panjang dan mungkin kesan daripada penutupan sebahagian daripada institusi pendidikan. Dan apa yang kita harapkan ialah seperti mana yang YBKJ maklumkan tadi, penambahbaikan terutama mereka yang tinggal di asrama dapat dilaksanakan bagi membolehkan anak-anak kita dapat terusnya meneruskan suasana pendidikan seperti mana yang mereka perlukan. Kita ingin bercakap tentang gelombang Omicron ini secara keseluruhannya. KKM tegaskan boleh PRM Johor itu boleh diteruskan. Jadi apa agaknya SOP yang mungkin perlu digariskan oleh SPR menjelang perbincangan menjelang 9 Februari ini, Prof? Kalau kita lihat beberapa SOP sebelum ni, pilihan raya di Melaka, di Sarawak, saya berpendapat pilihan raya di Sarawak memberikan contoh yang baiklah dari segi pelaksanaan, terutama kempen-kempen di peringkat lapangan. Dan kita lihat pada waktu itu Sarawak sedang melaksanakan dos penggalak, pemberian dos penggalak kepada penduduknya, maka kita dapati tidak ada sebarang letusan ataupun ledakan kes lepas pilihan raya tersebut. Jadi saya beranggapan, saya berpendapat bahawa memang SOP di Sarawak tu yang agak pada pandangan saya lebih ketat berbanding dengan di Melaka boleh dilaksanakan di Johor, dan juga penambahbaikan mengikut situasi setempat. Yang paling penting di sini ialah pematuhan SOP untuk mereka yang terlibat, mereka yang mengundi, calon, peraih-peraih undi ataupun mereka yang akan melaksanakan kempen di peringkat lapangan. Di sini saya ingin menasihatkan jugalah pada semua yang akan terlibat dalam pilihan raya tersebut untuk mengambil dos penggalak dan juga memerhatikan semua risiko-risiko dalam bentuk tingkah laku yang mungkin akan memudahkan penularan, dan kita harap ia dapat dielakkan. Kita ingin bercakap tentang status vaksinasi yang akan bertukar daripada warna kuning kepada warna putih kerana mungkin ramai lagi yang masih belum mengambil suntikan booster itu sendiri, Prof. Jadi itu buat masa ini ia diguna pakai oleh pengambil mereka yang telah mengambil suntikan vaksin Sinovac yang telah lengkap 2 dos. Jadi adakah ia perlu diperluaskan kepada mungkin warga emas pula selepas ini, Prof? Pada pandangan saya ia bergantung kepada keperluan sama ada individu itu perlu
berhubung atau tidak dengan masyarakat. Ya. Saya dapati bahawa sebahagian besar daripada mereka yang menerima Sinovac adalah kumpulan muda yang mobile dari satu tempat ke satu tempat yang akan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Jadi mereka ni memerlukan keperluan dos penggalak dan juga definasi semula sama ada dos lengkap ataupun tidak. Untuk warga emas pada pandangan saya bergantung pada keadaan mereka, tetapi saya memang mengesyorkan ya, supaya pendefinisian semula tu dapat dilakukan berdasarkan situasi semasa, sebab kita tahu bahawa dos lengkap sebelum ni kita tak pasti lagi ada penurunan antibodi ke tidak, tapi berdasarkan kajian klinikal dan sebagainya, data-data menunjukkan memang berlaku penurunan antibodi. Maknanya dos primer dulu dah memang tak terpakai untuk mengatakan seorang tu lengkap ataupun tidak. Jadi sehubungan itu dari segi kesihatan awam, saya lebih cenderung untuk mencadangkan supaya ia dapat diselaraskan untuk semua kumpulan. Dan juga Prof, sekarang ni kebimbangan orang ramai adalah jika berlaku lagi sekatan walaupun kerajaan telah menyebut bahawa tiada lagi PKP yang akan dilaksanakan selepas ini. Jadi orang ramai ini mungkin mereka takut kerana mungkin tak dapat balik kampung untuk pulang beraya. Pada pandangan Prof, ketika ini majlis keramaian adalah antara penyumbang kluster tertinggi dalam kluster komuniti seperti majlis perkahwinan dan sebagainya. Adakah SOP lebih ketat wajar diperkenalkan ataupun apa agaknya SOP yang lebih ketat itu, Prof? Pada pandangan saya, situasi semasa lah ya, seperti mana yang YBKJ maklumkan tadi, Omicron ya, jauh lebih tidak begitu serius berbanding dengan Delta dan juga kesan klinikal yang dicatatkan. Namun sebab dia mudah menjangkit, maka kita perlu sentiasa berhati-hati. Dalam konteks ini, saya perhatikan bahawa kelemahan kita, terutama masyarakat kan, di peringkat individu, selalunya bila berjumpa dengan rakan-rakan yang rapat itu kadang-kadang kita rasa tak okey untuk tidak memakai pelitup muka dan sebagainya. Ini yang sepatutnya kita elakkan sebab SOP memang dah menyatakan perlu pakai mask kecuali bila mahu makan ataupun minum. Ya, selain daripada itu perlu pakai pelitup muka dan jaga semua SOP seperti mana yang telah dinyatakan. Saya berpendapat SOP sedia ada memadai, mencukupi dan di samping itu keperluan dos yang telah diterima dan sebagainya memang mampu insya-Allah untuk mengekang berlakunya tularan. Tinggal lagi komitmen kita lah ya antara satu individu dengan individu yang lain ya dalam majlis keramaian dan sebagainya. Kita perlu saling mengingatkan untuk saling patuh kepada apa yang sepatutnya kita lakukan. Dan kita harap dan kita memang berdoa mudah-mudahan PKP tidak berlaku. Dan dari segi kesihatan awam pun saya pada pandangan saya memang ianya tidak wajar untuk dilaksanakan ya berdasarkan situasi semasa yang kita perolehi maklumat tadi YBKJ maklumkan selagi mana sistem perkhidmatan kesihatan kita masih dapat kita lindungi, masih dapat berfungsi secara optimal, kita patutnya move on ya untuk melakukan semua aktiviti seperti biasa di samping pematuhan SOP seperti mana yang dinasihatkan. Mungkin selepas ini kita juga boleh menjangkakan bahawa musim perayaan kita nanti, Raya Aidilfitri nanti, mungkin raya itu disambut dengan mungkin kes sudah mencecah lebih 20,000 ataupun sejauh mana agaknya peningkatan kes disebabkan Omicron ini boleh berlaku, Prof? Kalau kita lihat di negara-negara lain ada cecah sampai 30,000. Namun kita melihat ke hadapan, apa agaknya paras yang mungkin kita boleh capai dengan disebabkan kes harian akibat Omicron ini, Prof? Kita ada beberapa kemungkinan, tapi secara umum kalau kita lihat dari segi global, kebanyakan negara-negara, kita dapati bahawa tempoh berlakunya peningkatan dan penurunan kes itu mengambil masa 1 hingga 2 bulan. Dan ia juga bergantung kepada pola tularan di peringkat komuniti, sama ada begitu intens, begitu banyak atau tidak. Dan juga bagaimana kadar penerimaan vaksin yang diperolehi oleh di peringkat populasi mereka. Jadi saya mengandaikan bahawa kita juga akan mengalami keadaan yang lebih kurang sama, tinggal lagi di sini sekiranya kita dapat mempercepatkan pemberian vaksin yang diperlukan terutama mereka yang memerlukan dos penggalak dan juga di kalangan kanak-kanak dan kita dapat mencapai liputan 70% ke atas dan sebagainya. Kita mungkin dapat menurunkan dengan lebih cepat kalau ia dapat dilakukan dengan lebih pantas. Namun kalau kita lihat secara keseluruhannya saya optimis maksudnya dalam tempoh yang terdekat ini 1-2 minggu kes walaupun akan meningkat sistem perkhidmatan kesihatan kita akan tetap teguh untuk menangani semua kemungkinan yang akan berlaku dan dalam masa yang sama kita perlu memperkasakanlah kita di peringkat individu untuk terus menjaga SOP dan juga menjaga semualah keadaan-keadaan yang boleh mencetuskan tularan dan ini perlu kita elakkan bagi mengelakkan surge
ataupun ledakan kes yang memungkinkan berlakunya penambahan kes dan melibatkan banyak yang perlu dimasukkan ke hospital. Kalau kita dapat lakukan itu, kita insya-Allah dapat berhari raya seperti mana yang kita harapkan. Mhm. Dan juga adakah dengan kes yang semakin meninggi ni akibat Omicron boleh dijadikan sebagai wake up call untuk semua Prof, kerana kita mungkin perlu lagi sentiasa berwaspada dan juga patuh SOP seperti mana yang kita lakukan semasa awalnya berlakunya pandemik di negara kita, Prof? Saya berpendapat ia sepatutnya menjadi wake up call. Maksudnya dia diterjemahkan dengan usaha kita yang lebih bersungguh-sungguh untuk patuh pada SOP, menjaga daripada dijangkiti dan mengelakkan perkara-perkara yang berisiko untuk mendapat jangkitan. Apa yang berlaku ialah kadang-kadang ia disalah tafsir. Apabila kes meningkat, kadang-kadang ada yang panik, ya, ada yang kelang kabut, ya, kemudian mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak sepatutnya, dan ada juga yang panik walaupun hanya mungkin kontak social, casual, ya, pergi juga ke CAC, dan ini menyebabkan bebanan di kalangan kaki tangan Barisan Harapan yang terpaksa memeriksa lebih ramai individu. Apa yang patut dilakukan ialah memahami dari masa ke semasa garis panduan yang dikeluarkan oleh kementerian. Seperti mana kita tahu, hari ini ada sedikit perubahan, ya, dari segi mereka yang mendapat kategori 1, 2 dan sebagainya, ada kuarantin di rumah. Jadi ini perlu difahami dan di peringkat kita perlu memahami perkara ini supaya kita dapat elakkan diri daripada mendapat jangkitan. Bukan sebaliknya panik, ya, sehingga mencetuskan keadaan kelang kabut yang menggusarkan semua pihak. Saya bagi pihak diri saya sendiri berkali-kali, ya, kita maklumkan bahawa tidak ada keperluan untuk panik sebenarnya dalam tempoh yang terdekat ini. Yang penting kita patuh SOP, ambil dos penggalak dan pastikan tularan tidak berlaku. Dan juga Prof, kita ingin menyentuh tentang vaksinasi. YBKJ ada maklum bahawa masih ada 1 juta warga MAS belum mendapatkan vaksin dos penggalak. Jadi apa agaknya cara yang mungkin kita nak pujuk ataupun nak yakinkan kelompok tersebut dan juga orang ramai yang lain untuk segera ambil dos penggalak ketika ini, Prof? Ada beberapa perkara lah. Yang pertamanya, saya berpendapatlah di peringkat sistem perkhidmatan kesihatan, ya, saya sangat menggalakkan semua pakar-pakar perubatan, ya, pakar kesihatan, pakar perubatan keluarga, ya, untuk tampil ke hadapan, menyertai media, memberikan nasihat-nasihat kepada penduduk, masyarakat awam, ya, terutamanya mereka yang memang merawat pesakit secara langsung sebagai Barisan Harapan untuk berikan nasihat ini dari masa ke semasa, dan ini perlu diperbanyakkan dalam media-media massa dan juga media-media sosial. Dan dalam masa yang sama, ahli keluarga masing-masing, ya, anak-anak, ya, mereka yang dekat dengan MAS perlu mengambil inisiatif bagi mendapatkan, ya, temujanji dan juga vaksinasi kepada ibu bapa, datuk nenek ataupun siapa yang dekat mereka segera yang boleh, bagi membolehkan mereka itu dilindungi. Saya maklum juga kadang-kadang di kalangan adik-beradik itu kadang-kadang masing-masing berselisih faham. Ada yang nak vaksin, ada yang tak nak vaksin di kalangan ibu bapa. Tapi pada pandangan saya, nasihat yang terbaik pada masa ini ialah kita dengarlah daripada mereka di Barisan Hadapan bagaimana teruknya, ya, mereka berdepan dengan pelbagai cabaran, dan kita dengar tadi betapa lebih daripada 50% kematian, ya, di kalangan mereka yang dijangkiti COVID yang ada di kalangan warga MAS. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Melina Osman, pakar kesihatan awam daripada UPM yang menceritakan situasi semasa, apa yang kita boleh jangkakan dan juga apa yang boleh kita lihat daripada secara keseluruhannya berkaitan dengan perkembangan semasa COVID-19 ketika ini.